Okey, hai. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Sebelum saya memulakan sharing, hari ini tajuk best sepinggan tempe untuk staff. Dah macam pembaca berita tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah memimpin apa yang saya cakap, dan apa yang saya cakap ni beri kebaikan untuk diri saya dan juga untuk kita semua. Okey? Okey. Masuk. Waalaikumsalam, Masyarina Ahmad. Terima kasih first comment. Terima kasih banyak, tolong sharing. Kan jarang kan nak tengok saya bercakap kan. So tolonglah sharing kat kawan-kawan kan. Mungkin ada yang belum kenal saya. Saya adalah Puan Iza, wife Najib Asadok. Hari ni macam biasa, saya kalau live adalah arahan ke permintaan lah, arahan tak kisahlah. Suami saya suruh. Okey, suami saya suruh. Okey. Okey korang. Selamat pagi. Dah share? Dah tekan button like? Dah bagi saya love pagi-pagi? Tajuk hari ni simple je, sepinggan tempe untuk staff. Simple tapi sangat deep. Kan? Dia tanda kasih sayang saya kepada seluruh staff saya. Dia nama je sepinggan tempe. Saya nak kena quote hari ni. Saya tak boleh menangis. Saya kalau cakap pasal kasih sayang, saya cepat sangat. Okey, kami Momentum semua sedia maklum. Saya adalah director Momentum Internet. Saya duduk di sisi suami saya, membantu beliau untuk running business. Yang semua sedia maklum, kami adalah online marketing, fokus pada didik peniaga-peniaga anda semua yang berniaga, yang baru nak berniaga ke, yang dah berniaga lama tapi tiba-tiba stuck. Tiba-tiba sebab stuck bukan tak pandai berniaga, pandai, tapi daripada dulu konvensional kepada sekarang online. Zaman sudah berubah. So perubahan itu kami sambut, kami belajar sampai ke US dan kami pergi pelbagai negara untuk kita meeting. Dulu kita ada hantar staff pergi, saya tak ingat pergi mana, sorry saya betul-betul lupa, tapi macam convention, di Hong Kong, di US, untuk staff dan juga Tuan Najib sendiri belajar tentang teknologi baru yang dah ke depan. Negara lain ni ke depan daripada kita di Malaysia. Jadi kami mewakilkan diri kami mewakilkan rakyat Malaysia. Macam tu, untuk belajar. So kami bawa ilmu tu ke negara kita, ke tanah air kita yang tercinta, dan kami bantu sebarkan. Tentulah tuan-puan, kosnya tidaklah murah. Tentulah kosnya tidak terkira sebab kan sometimes saya dengar juga kelas advance Najib Asadok mahal. Kadang-kadang sampai 700, 2,000 ada. Kadang-kadang kalau masuk kelas advance lagi, ada yang sampai setahun berapa belas ribu macam tu kan. Saya mengaku memang tak murah, kerana apa yang kami dapat ni pun kami bayar dengan pengorbanan, dengan masa, dengan tenaga, dengan susah payah dan juga dengan kos yang sangat tinggi. So, kenapa saya cerita benda ni? Saya cerita sebab dia ada kaitan dengan sepinggan tempe untuk staff. Okay? So saya nak kenalkan kat korang, buat masa ni kami selalunya kami sudah 7 tahun. Tuan-puan yang share, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita menghargai. Kita dengar cerita sikit pagi ni, okey? Saya suka cerita. Bila saya cerita, saya suka cerita perkara-perkara yang memang berlaku dalam hidup saya, pada diri saya, pada family saya, pada suami saya terutamanya. Momentum Internet sudah 7 tahun. Alhamdulillah. Kami bermula dengan Tuan Najib bersama 2 orang staff. Kemudian pergi kepada 20 orang staff. Sampai 5 tahun kami masih 20 orang staff. Kami bahagia masa tu dengan 20 orang staff dan semuanya lelaki. Saya memang, kalau cakap pasal semua staff lelaki ni, saya memang zaman dulu terikut dengan drama. Kenapa tahu? Yalah, kan bos-bos zaman dulu kan, nanti ada secretary, lepas tu pakai skirt. Lepas tu kita pun macam, lepas tu dia ngurat bos dia. Cuma bestnya bos dalam drama ni dia macam dah berumur sikit. Tiba-tiba jadi kat kami, suami saya jadi bos, alamak muda.
kan? Jadi insecure lah, insecure. Waalaikumsalam warahmatullahi semua. Terima kasih yang masuk pagi ni. Ramai, terima kasih banyak. So saya jawab Waalaikumsalam dan selamat pagi. Kenapa semput nafas? Perasan ni? Okay. Dia dah lama tak stop. Apa tak live Puan Hamidah. Sebab itulah dia macam takut. Untung ni tadi baru nak tekan button nak live ni. Sakit perut dah ni. Saya sakit perut. Sebab saya takut. Saya orangnya kalau takut, saya akan sakit perut. Saya akan keluar masuk toilet beberapa kali. Daripada saya kecil, saya perasan saya macam tu. So, sorry lah kira halal lah saya sambil macam semput tu. Tak semput, saya sihat walafiat. Saya rasa Allah Ta'ala dia memang turunkan hujan rahmat kepada saya setiap kali. Dulu, ingat tak kita lah. Ni hujan lagi korang. Tapi, kita boleh bertahan tak sebab dia tak berapa lebat. Okey, saya tak masuk-masuk tajuk. Kita nak pindah ke apa ya? Kami dah bergelak dah ni. Siang korang dah semangat dah. Okey, kita ni lah, kita berganjak lah. Kita berganjak. Okey, saya terus masuk tajuk. Sepinggan tempe untuk staf. Kenapa tempe? Kenapa tempe yang saya hidangkan untuk staf saya? Saya ada sekarang dulu 20 orang, tahun lepas, tahun 2020, dalam dugaan kita menghadapi COVID. Tahun 2020 kita panggil apa? COVID-19. Okay? Alhamdulillah, saya istikharah, saya minta doa pada Allah, buat solat hajat dan sebagainya. Sebab staff dah maksudnya manager yang ada tu dah mula bercakap tentang perlunya momentum internet ada staff wanita. Kan? Bila diorang dah bercakap-cakap macam tu bukan sikit. So, saya pun macam fikir. Tak adil kepada syarikat dan kepada staff saya sedia ada waktu tu yang semuanya lelaki. Jika saya pentingkan diri, saya nak semua lelaki je. Actually, saya bangga tau masa tu. Semua lelaki, lepas tu 20 orang je. Tapi diorang sangat-sangat performance. Sangat-sangat perform. Kebanggaan saya tu bukan sikit tau. Kita ni bila kita jadi director company kita, kita ni macam ibu. Ibu tu kan apa? Macam mak-mak. Dia sayang semua staff dia macam dia sayang anak-anak dia kan. Tapi sebab saya terfikir macam tu, so suami saya pun cakap, B, okey B kalau kita dah mula ada staff wanita. Saya punya syarat tu, tak cakap lah. Banyak. Bukan syarat pada suami saya tau. Syarat pada saya punya manager. Saya punya staff yang ada waktu tu. Alhamdulillah, saya beranikan diri. Saya luluskan. Kami buka interview untuk kemasukan staff. Jantina lelaki dan perempuan. Dan sekarang kami dah ada 93 orang. Kalau tak silap saya. Kami sudah ada, dia bukan tak silap ke silap. Kadang-kadang kita ada intern, saya totalkan semualah. Kita ada 93 orang staff, ramai kan? Pada saya ramai. Company kami yang kecil, yang kami mulakan, bukan zero, tapi negatif. So, bila ada 93 staff, kami keluarkan hampir 500,000 lebih setiap bulan untuk bayar gaji, untuk kita kongsi rezeki sama-sama dengan staff. Saya sangat bersyukur dan saya rasa itu ramai. Okay? So, apa kena-mengena sepinggan tempe dengan staff saya? Rumah saya ni adalah kami suka sangat kedatangan tetamu. Kami rasa tetamu yang datang tu membawa berkah. Dan baliknya tetamu kami membawa dosa-dosa kami. Membawa segala keburukan daripada rumah kami, daripada keluarga kami. Okay? Dan saya belajar yang kita wajib menyantuni tetamu. Sekurang-kurangnya 3 hari tetamu berada di rumah kita. Hari keempat tu kita dah boleh macam, okay tak apa. Dia macam, bolehlah korang boleh baca benda tu. So, banyak tetamu saya terdiri daripada saya punya staff sendiri. Sebab apa kadang-kadang kita buat meeting, kadang-kadang kita buat kerja, kadang-kadang kita panggil untuk saja makan-makan. Saya suka jamu kan. Dan selalu kalau meeting-meeting ringkas,
saya mesti akan ada dua orang saya punya staff ni. Saya bagi nama terus lah, Saiful dengan Daus kan. Saya suka dia berdua sebab bila saya hidang apa-apa, dia akan makan. Kita suka tak? Korang suka tak? Korang jadi tuan rumah kan? Bila kita, subhanallah, sayang! Suka! Dia terkejut! Tempe! Korang Dahsyat ni. sampai saya kata tak nak masuk. Saya memang cepat terkejut orangnya. Sayang Mela. Kan betul tak sayang? Tak, sahabat abang ni meeting sekejap lagi dengan tim. Oh ya ke? Saya nak cakap apa-apa tak? Tak ada, cakap lah. Sebab pasal tak Daus dengan Saiful suka makan. Dengan tempe. Sebab sayang suami saya kata Bi favorite tajuk pendek-pendek je Bi. Tak payah panjang-panjang. Saya suka tempe. Okay. Kemudian saya sangat suka orang yang suka makan. Bila kita tuan rumah sediakan makanan, so bila kita nampak tetamu tu makan, lepas tu sampai bertambah-tambah pinggan, kita happy tau. Siapa macam saya? Siapa macam suami saya? Kan sebab lagi-lagi bila dah order, kalau habis kan happynya. Senang tinggal basuh pinggan. Kan? Okay, so untuk simple kadang-kadang Firdaus dengan Saiful ni dia akan datang rumah untuk meeting simple, untuk bagi laporan ringkas sebab mereka bahagian HR dan finance kan. So saya terfikir apa? Tempe lah. Sebab saya orang Jawa. Kan suami saya pun walaupun tak Jawa suka tempe kan sayang. Jawul. Favorite suami saya pun tempe goreng. Even family mertua saya pun diorang goreng tempe pandai. Saya suka. Saya kata tak padan Bugis, pandai goreng tempe. Next time kita buat tempe Yes. goreng. Potong nipis. Saya tunjuk macam mana saya buat sambal kicap dia. Yang power tu sambal kicap saya tumbuk pakai lesung. Okay, saya lah tahu. Sebab family sayang kan. Sebab yang saya tahu, tempe goreng. adik ipar ke mak ke goreng tempe memang berapa minit je. Itu je yang orang makan. Termasuk saya. So, saya terfikir yang tu, tempe pun sekarang segar-segar lepas raya haji ni. So saya kata, Bibi pergi beli tempe. Sekejap je Bibi bawa motor. Jeng. Terus beli. Sampai rumah, goreng. Sebab goreng tempe sekejap. Nanti kita ajar macam mana nak buat tepung dia tu. Tapi memang sedap. Kita nak sayang boleh? Boleh. Sebab tempe memang favourite kita. Idea lah. Kan Allah Ta'ala bagi ilham. Tempe goreng tepung, potong nipis. Dia rangup tau. Rangup, lepas tu kita buat dengan sambal kicap. Yes. Memang penuh kuasa Sempena anniversary kami nanti. Allah. 9 Bila sayang? Ogos. Nantikan tempe kasih sayang. Berapa tahun kahwin? 13 sayang. Alhamdulillah. 2008 insya-Allah. Saya sebenarnya lupa. Saya tarikh ni. Sorry lah. Saya terbalik. Tarikh tu saya lah. Saya terbalik dengan suami saya. Dengan orang lain mungkin. Wah kan 10 ingat. hari bulan 8 tu ayah tu senang punya birthday. Saya ingat yang 10 tu je. Lepas tu bulan November nanti Ajwa. Kan? Ajwa berapa bulan sayang? 25 November. Yeay, suami saya salah. Yes. 30. Yes, depan korang. Yes. Salah. Sayang, baik saya jangan teka. 30 pun salah. Saya 20 November. Well, terakhir kali ketiga pun betul. Apa barang? Amal 4 Februari. Saya nak tebus kesalahan nampak. Mughris bulan 5. Pernah dengar tak? Jangan belagak. Oh nak belagak sikit bagi sayang, Muri berapa bulan sayang? Best tak kalau bikin dengan sayang? 10 hari bulan 5. Aku nak ketawa hari ni. Betul lah kan? Muri 2 bulan 5. Abang 7 bulan dulu. Dah tak jadi cerita dengan korang ni dah. Korang sihat tak? Korang dah terkejut dah? Sorry lah, ini pun namanya tajuk simple-simple, santai. So kita santai je lah kan? Abang sama meeting. Okay. Sesama meeting. Saya nak share kat korang macam mana saya tunjukkan kepada staff kami yang 93 orang tu makna kasih sayang. The power of love. Saya ada satu pepatah waktu saya mengandung anak sulung dulu. Saya kan rajin baca buku. Pepatah orang putih. Tapi saya Melayukan boleh sebab saya tak pandai BI sangat. Saya baca, saya faham lah. Kalau kita nak anak kita pandai, kita kena beri kasih sayang. Itu yang saya tahu. The power of love. Nak anak pandai bukan dengan belajar siang malam. Sometimes, tengok zaman kita dulu. Zaman kita yang lahir tahun 80-an, kan? Zaman kita zaman bermain. Apa je mainan kita tak main? Polisentry. Senaraikan mainan yang korang main zaman dulu. Mesti belambak best-best. Songket ayam. Tahu songket ayam? Pakai kayu tu. Songket. Kalau aku salah minta maaf. Susun tin. Favorite. Sebab sekali kita dapat baling tin tu. Bangga sebab bunyi dia berderai. Macam tu. Kan?
Susun selipar. Susun tin ni mencabar. Nak dirikan selipar, nak susun tin bagi tinggi, potong main lari-lari, kan? Belon acar, best korang. Tapi, apa kesan? Kita pandai ke bodoh belajar? Pandai. Kita pandai belajar. Siapa setuju dengan saya? Kita adalah budak-budak yang, lagi-lagi yang tahun babi ni. Saya tahun babi tahun 83. Batch saya tengok ramai yang bijaksana ni. Cuma, saya cakap zaman dulu, saya dah lupa dah cakap pasal sekarang ni, apa ke bendanya. Yes, the power of love. Yang penting untuk bagi kita pandai adalah kasih sayang. Kasih sayang antara apa? Ibu bapa kepada anaknya. Termasuk juga leader, ketua kepada anak buahnya. Anak. Kan? Sebab tu, saya sentiasa percaya cara saya nak naikkan semangat tim saya, tim Momentum Internet, manager, leader, tim adalah dengan kasih sayang. Kasih sayang yang paling unggul sekali pada saya mak-mak, saya seorang ibu. Tentulah melalui makanan. Tentulah melalui layanan yang baik. Bila mereka datang ke rumah saya dan suami, kami memang berbincang masa kami baru kahwin dulu kan. Kami tidak memilih tetamu. Maksudnya jika tetamu datang ke rumah tu, itu adalah tetamu yang Allah hantar, Allah izinkan datang masuk ke rumah kami. Tak kiralah tetamu tu macam mana. Kadang-kadang ada attitude yang macam A, ada attitude yang macam B, ada attitude adab yang kita senangi, ada adab yang kita kurang senang. Tapi saya yakin kalau Allah dah hantar ke rumah kita, pertama kita kena melayani mereka dengan cara yang amat baik. Itu kita punya akhlak Islam yang Allah dah tetapkan. Okay, orang Arab sangat terkenal dengan melayan tetamu, mengutamakan tetamu. Okay, so kita follow lah benda tu, kita buat. InsyaAllah berkah rezeki, berkah rumah korang, tuan-puan. Sejuk rumah korang. Anak-anak pun happy duduk dalam rumah yang sejuk. Sejuk tu bukan sejuk aircon. Dia sejuk tu macam kita rasa tenang, kita rasa macam, even rumah kecil tau. Mak ayah saya dulu, macam mana saya belajar? Saya layan tetamu ni. Mana saya belajar? Tetamu datang kena masak. Mana saya belajar? Tetamu datang, dia duduk, jangan tunggu lama-lama. Terus buat air. Hantar ke depan dengan cepat. Ada yang kami pernah pergi ke rumah, masa kecil dululah. Sampai kami tahu, alamak, tuan rumah ni kalau datang rumah dia, mesti air setengah jam. Jadi apa kami buat? Minum air siap-siap dari rumah. Sampai macam tu sekali bila kita nak nak jadi tetamu kepada tuan rumah yang tak faham tentang melayan, tentang adab menerima tetamu. Okey, so korang ambil lah iktibar. Ambil pelajaran. Tetamu duduk je, berlari cepat-cepat. Sediakan air dulu. Lepas tu baru sambung borak. Makanan tak apa. Boleh sama-sama. Tapi sebenarnya kalau tetamu datang, kita dah sedia tahu. Kan? Jangan bagi alasan. Kan? Jadi kita dah sediakan dia punya apa. Dah beli tempe siap-siap. Macam saya memanglah mengelaklah sikit sebab saya ada pembantu rumah. Saya faham. Kalau yang tak ada pembantu rumah tu, dia kena bekerja-kerja sikit. Korang, saya ada pembantu rumah ni bukan dari saya baru kahwin tau. Saya baru-baru je. Baru-baru pindah keluar ni ada pembantu rumah. Dulu pembantu rumah saya sekejap je. Jadi ada waktu, ada tahun yang setahun lebih tu saya tak ada pembantu rumah pun. Tapi tetap tetamu suka datang ke rumah saya. Kadang-kadang sampai 7 kereta kalau raya. Sebab saya akan bekerja. Saya akan memikir menu apa yang cepat dan pantas untuk disediakan. Jika habis, barang dah ada dalam peti ais. Dah siap potong, dah siap bersihkan. Tinggal ceng je, settle. Saya macam tu. Dan saya buat sendiri. Tanpa pembantu. Okay? So, penting saya nak cakap. Tak kira siapa datang ke rumah anda, layani sebaiknya. Kerana itu adalah berkah pada rumah dan keluarga kita. Berkah hidup kita, berkahlah rezeki, berkahlah segalanya dalam hidup kita insyaAllah. Okay. Termasuk staff. Staff saya memang rajin datang rumah. Mungkin faktor kerja. Mungkin juga saya kira diorang dah tahu dah. Diorang dah tahu dah. Datang rumah Puan Izzah, tak kira siang malam, Puan Izzah memang dah sedia makanan. Ada ke tak ada, Puan Izzah akan usahakan. Tuan Najib akan melayani tetamu. Kita bagi-bagi macam tu. Sementara Tuan Najib layan tetamu, layan staff, meeting. Kita dah hantar air dan saya dah ke dapur. Sibuk masak. Buatlah simple-simple. Goreng keropok lekor, ambil simple-simple. Kalau anda selalu datang tu kan, kita nak cepat kan.
Sebab meeting pun saya join, kan. So, yang penting sepinggan jamuan untuk tetamu kita. Walaupun tetamu kita tu adalah staff kita sendiri dan walaupun tujuan dia ke rumah kita adalah untuk tujuan kerja, mesyuarat. Dan saya, kalau orang tanya apa rahsia, saya yakin ada yang tak tahu, ada yang dah tahu. Korang tahu yang Tuan Najib Asaduk ni orangnya macam mana? Orangnya sangat workaholic. Orangnya bila mengajar sepenuh hati. Korang ingat Tuan Najib boleh ke macam tu sorang-sorang? Boleh ke berjaya macam sekarang sorang-sorang? Tak boleh tuan puan. Semuanya dengan izin Allah, semuanya juga dengan asbab-asbab tertentu. Antaranya asbab tim, staff. Dan staff ni juga kita kena ingat, kita kena jaga adab. Majikan, kita sebagai majikan, siapa yang majikan, saya ajaklah. Majikan ada adab dia. Staff, of course, ada adab dia. Bila sama-sama memberi adab yang baik, bukan ke harmoni. Antara adab staff, bekerja dengan amanah, bersungguh-sungguh, tepati waktu, bekerja tanpa mengira masa. Kadang-kadang kita siang, kita tuang masa, kan? Apa salahnya ganti malam sikit? Kan, lagi kita punya company swasta, company yang berdiri dengan sendiri tanpa bantuan kerajaan, kan? Jadi kita struggle lah. Kita punya bisnes ni adalah struggle, bukan bisnes yang senang-senang nak naik, kan? Jadi kesungguhan, pengorbanan tu sangat diperlukan, bukan sahaja daripada majikan tapi daripada staff. Staff tu utamanya. Adab majikan apa? Adab majikan menyantuni staff. Adab majikan percaya, betulkan niat, segala apa rezeki dalam company, dalam keluarga kita, waimah dalam keluarga pun, adalah kerana kita dengan bantuan staff ni. Staff buat kerja, kita beri arahan dan kita mungkin sama-sama juga buat kerja. Kan? Jadi masing-masing ada adabnya. Masing-masing kena jaga kata-katanya. Kalau bos marah, takkan tak ada bos yang tak marah. Nak bisnes tuan-puan, nak berniaga, bukan satu perkara yang senang. Boleh menangis kalau kita cerita, kan? Dan kebanyakan cabaran-cabaran dalam company, staff ramai tak tahu. Sebab staff kan dia bahagi-bahagi department, unit, dia kerja ikut apa kerja dia saja, betul tak? Ikut jadi dia, kan? Tapi bos ni, dia tahu semua benda dari A to Z. Dia tahu daripada atas. So dia tentulah tahu apa yang berlaku pada staff A sampai staff Z. So boleh tak dia marah? Boleh. Boleh marah jika perlu. Jika kemarahan itu, teguran itu, bebelan itu, memang dia tahu akan beri kebaikan pada staff dan pada company. Bila company berjaya, bukankah kita bernaung bawah satu bumbung? So kita terima sama-sama rezeki itu, betul tak? Korang okey tak ni? Tadi santai, ni serius. Kan gitu. Okay, mana suami saya dah pergi dah, dia ada meeting. That's why dia suruh saya. Okay, kita ada masa sikit. Saya cerita sikit lagi boleh Boleh Dah share, dah tekan le, dah belanja saya like. Okay. Jadi penting kita sama-sama jaga adab. Okay. Pada saya senang. Saya memang seorang leader yang suka dijangka. Hari ni saya happy-happy. Hai korang, makan boleh jemput. Korang ni ajung terjun Kuala semua kan. Nanti tiba-tiba satu hari tu saya akan pernahlah saya mengamuk. Saya pernah mengamuk. Walaupun perkara itu sangat saya tak suka buat. Tapi bila kita terbuat sesuatu macam marah atau tegur dengan tegas atau mengamuk, bukanlah sesuatu benda yang kita rancang, tuan-puan. Pernahkah ada orang rancang, hari ni aku nak mengamuk? Pernah ke? Jangan tuan-puan, malukan diri sendiri. Tapi benda tu saya sedar balik. Ada sebab kenapa Allah izinkan bos itu bertindak macam tu. Dengan syarat, korang kena ingat karakter kita, staff atau bos, yang penting apa? Kita buat semua kerana Allah. Yang penting apa? Kita jaga akhlak kita dengan Allah. Kita jaga ibadah kita, amalan kita. Kita jaga akidah kita. So kalau apa-apa yang berlaku dalam hidup kita, sehari-harian tu, tentulah Allah Ta'ala yang aturkan, tentulah Allah Ta'ala yang bagi circulation, bagi pusingan tu berlaku. Tentulah ada sebab musabab. Kadang-kadang kenapa bos marah? So apa adab staff? Ni staff ni, apa adab dia? Diam dulu. Jangan menjawab. Tak elok staff ni kamu makan gaji dengan majikan. Tapi kamu tak menjaga adab.
dengan majikan. Boleh menjawab di waktu lain. Menjawab pun dalam keadaan yang memang kita niat, bos saya mungkin tak nampak saya buat benda ni, tapi saya agaknya silap saya tak bagi tahu bos. Saya buat bos. Okay? So, kena sabar dulu. Kena selalu cari kita punya salah. Bos pun selalu fikir, aku ada salah ni. Ada benda yang aku kena betulkan. That's why Allah Ta'ala uji aku dengan tim yang bermasalah. Tu adab bos. Dia juga kena muhasabah diri. Itu yang apa kami lakukan sentiasa dalam momentum internet. That's why kalau korang tengok tim-tim kami, manager-manager kami, leader-leader kami adalah leader-leader yang sorry lah, saya minta maaf kalau saya riak. Saya minta maaf, saya tak ada niat. Saya tak ada niat. Tapi kalau kata-kata saya ni buatkan you nampak saya belagak sikit ke, saya minta maaf, saya tak ada niat. Tapi kalau ada orang kata yang leader momentum adalah leader yang terbaik, antara leader yang terbaik di Malaysia, tak lain tak bukan semuanya adalah kerja Allah. Tak lain tak bukan semuanya adalah kerana kami saling menjaga adab, kami saling bekerja keras, kami saling bertungkus lumus. Dan benda tu diiringi dengan air mata. Air mata penat, air mata bos, air mata stres. Kan? Semua ada susah payah. Tak ada yang senang tuan-puan. Tak ada benda yang senang dalam dunia. Percayalah. Tapi tak apa. Apa yang menguatkan semangat kita? Apa Bila kita fikir pasal kematian. Bila kita saya selalu berangan. Bukan berangan lah. Selalu macam kuatkan hati saya. Saya kata, Izzah, ni dunia Izzah. Dunia memang Allah letak kita sebagai tempat untuk ibadah. Ibadah mencakupi semua sekali. Kerja, keluarga, masyarakat. Semua ibadah. Jadi leader ni pun adalah satu amanah. Amanah yang Allah akan tanya di akhirat. Jadi leader bukan senang. That's why Rasulullah dah ingatkan. Jangan sesuka-suka kita nak minta jadi pemimpin. Nak minta jadi ketua. Jangan sesuka-suka kita. Sebab tugas dia ni berat sangat. Melainkan memang kita diangkat menjadi pemimpin. Dah memang company ni company kami. Tentulah Allah Ta'ala angkat kami sebagai pemimpin. Kan? So nak tak nak, suka tak suka, saya dan Tuan Najib kena pegang amanah tu. Walaupun berat. Bila fikir pasal amanah yang berat ni, tu air mata kami mengalir sebab kalau kita biar staff kita sombong, tuang kerja, kerja tak amanah, dan kami lebih-lebih lagi momentum internet ni korang, boleh saya cerita sikit lagi Kami sangat berhadapan dengan pelanggan-pelanggan di luar sana. Kalian mungkin salah seorang pelanggan kami, peniaga-peniaga usahawan yang nak cari ilmu dan mereka bayar, kalian bayar kami. Bila kalian bayar kami, bila pelanggan bayar kami, itu adalah apa? Amanah. Amanah dan tanggungjawab. Kita terima tu bukan terima duit saja kalian. Korang, tuan-puan yang saya hormati dan Allah kasihi. Kita ambil sekali sebuah tanggungjawab, amanah yang berat sebenarnya. Semua tu Allah akan tanya. Allah akan tanya. That's why kalau kita biar tim kita mengabaikan pelanggan-pelanggan ni semua, tak kira lah awak bayar berapa pun. Kalau Allah izinkan awak bayar yang mahal, mari jadi. Kita bagilah. Kita tahulah benda tu level tu kan. Kita letak tim-tim tertentu macam tu. Tapi tak kira siapa pun pelanggan kami. Walaupun RPM 21 dan 22 hari bulan ni, hanya aku dah macam baca TV3 Solidarity Solidarity daripada RM20 itu dah turun balik RM10. Sebab kita terkejut dengan kenaikan COVID yang dah 20,000. Kami sangat sedih, serius kami sangat sedih. Kami baru-baru ni ada menyampaikan beberapa bantuan untuk bantu sekitar Keluang. Kami walaupun tak banyak tapi kami harap bantulah. Benda tu membantu sikit sebanyak. Dan paling saya harapkan Allah terima. Allah terima usaha kami yang sedikit tu. Nak kata usaha kita banyak tak tuan-puan. Rezeki Allah lagi banyak. Nikmat Allah bagi kita lagi banyak. So jangan pernah kita petikai atau kira-kira apa yang kita beri pada orang. Kalau kita dah bantu orang, mungkin kita bantu dia RM10,000. Mungkin kita bantu dia RM100,000. Jangan pernah fikir tu banyak. Tolong, tu adab kita. Adab pemberi, jangan pernah mengungkit. Jangan pernah perasan yang kita ni dah beri banyak. Kita tak akan mampu banding dengan apa yang Allah bagi pada kita. Jauh lagi banyak. Okay? So, adab kita dengan Allah Ta'ala. Okay? So, tadi saya cakap apa? Saya dah lupa dah ni. Solidarity. Sebab tu kami bantu. Walaupun harga RPM, yang bayar RPM ni RM10, tetap saya cakap dengan tim,
Saya panggil staff saya, tim, ni semua pelanggan kita. Orang yang dah bayar pada kita. Kadang-kadang di luar sana ada orang yang RM10 tu pada dia sangat besar. Itulah duit makan dia. Itulah mungkin duit makan anak-anak dia. Tapi dia percaya pada kita, dia masuk kelas kita. Kelas RPM 2 hari. Kan? Tapi percayalah, siapa yang dah daftar tu, saya ucapkan tahniah. Terima kasih kerana percaya kami. Dan siapa yang belum daftar, jomlah join, try je, kenal dengan momentum. Macam mana Tuan Najib mengajar, trainer-trainer mengajar. Especially sangat seronok. Saya sendiri sangat wow, amazing lah apa dia bagi tu. Lebih daripada apa yang RM10 tu nilai tu. Sebab ilmu-ilmu dia, kalau siapa-siapa yang terus buat, yang memang berniat untuk belajar, berniat untuk menjaga adab. Lebih lagi orang yang menjaga adab ilmu ni, kita sebenarnya bukan beradab dengan Tuan Najib. Kalau you all belajar dengan Tuan Najib, walaupun kelas RPM, you bukan beradab dengan Tuan Najib sahaja. You beradab dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah yang minta kita menuntut ilmu sampai liang lahat. Allah juga menetapkan dalam menuntut ilmu tu ada adab dia. So kita kena jaga. Lebih lagi kalau kita orang Islam. Okay? So korang jaga adab, korang dapat ilmu, berkah tu, korang buat, insyaAllah dapat hasil. Tu jaminan saya. Saya doakan orang-orang yang menjaga adab berilmu ni, orang yang menjaga adab dengan guru ni, terutama dengan ibu bapa, dengan pasangan, dengan anak-anak, dan siapa yang bos, siapa yang leader, dia jaga adab dia dengan staff dia. Dia sayang staff dia. Dia raikan staff dia. Dia tanya khabar. Saya punya PL, saya perasan tahu, sebelum ni saya dan Tuan Najib macam kami agak terlebar pandang nak turun ke bawah. Kami banyak meeting dengan top management, manager, assistant, key leader. Ulang-ulang meeting. Okay? Kami turun ke bawah mungkin dalam setahun 2 kali. Ada buat. Tapi tak sekerap kami bertemu dengan peringkat atasan. Once saya fikir, hikmah ada sale kami turun beberapa bulan. Saya share lah benda ni kan. Tak salah kan kita share. Benda betul. Buat penat ni kan. So, saya cari apa hikmah Allah nak tunjuk ni. Oh, rupanya Allah bagi saya dan Tuan Najib lintasan hati. Pergi turun, tanya khabar tim bawah. Pergi turun, cerita pasal misi visi company kita dengan semua tim. Kita bagi tahu dia orang kenapa kita buat semua ni. Apa perjuangan kita. Kenapa kita nak orang lain juga maju macam kita. Supaya orang lain setiap tempat boleh compounding, tolong orang keliling dia. Sebab kalau kita seorang, kita harapkan diri kita untuk bantu orang keliling, tak cukup. Tak cukup tuan-puan. Korang semua kena kaya. Kita semua kena kaya. Umat Islam kena kaya. Sebab ramai sangat orang yang susah. Dalam Malaysia maupun luar. Ramai sangat. Dan Allah, kalau Allah pilih kita untuk buat bisnes, tolong buat bisnes bersungguh-sungguh. Itu adalah amanah. Allah pilih korang. Ada yang cikgu mengajar anak murid. Ada yang doktor menyelamatkan nyawa. Ada yang peniaga. Peniaga tak bagi manfaat. Bagi pekerjaan, menyediakan servis, menyediakan produk yang bagus untuk pengguna. Dan juga kalau kita senang, ada rezeki lebih, tolong orang susah. Just simple macam tu. Yang penting apa pun kita buat, itu adalah ibadah. Selagi mana kita sentiasa betulkan niat. Okey korang? Saya kira dah lama saya santai tak ni? Okey tak korang? Okey tak? Okey, saya harap walaupun saya cerita tak ada point hari ni, ceritanya tajuk sepinggan tempe, okey, untuk staff, iaitu sebenarnya saya nak bagi yang halusnya adalah apa? Kasih sayang. Kasih sayang untuk staff saya. Dan alhamdulillah dengan kasih sayang tu saya nampak sangat peningkatan bulan Julai kami double kami punya pendapatan, alhamdulillah. Sebab baru saya tahu, saya juga belajar. Tuan Najib memang dia dah, insya-Allah lah dia dah pakar bidang dia. Saya juga belajar. Oh, rupa-rupanya staff kita ni manusia. Manusia perlukan apa? Kasih sayang, tanya khabar, tanya okey tak. Kalau berjaya buat sale, ya Allah tanya. Macam tu. Suka dia orang. Semangat. Terima kasih Puan Izzah bagi semangat, saya akan buat lebih baik. Saya pun dapat semangat daripada semangat dia orang. Korang try lah. Siapa yang leader-leader, bos-bos, founder-founder yang belum pernah turun padang, jumpa staff-staff yang pelaksana ni. Saya panggil staff yang paling bawah tu pelaksana. Sebab dia orang yang banyak buat kerja. So tentulah dia orang yang lebih tahu banyak benda. Kalau dia orang selalu call customer, tentulah dia orang lebih tahu apa keperluan customer. Kan untung bila kita sendiri turun padang tanya, saya share last kali word. Jika korang buntu dalam meeting, dalam mesyuarat ataupun dalam berniaga lah. Jika korang buntu dalam sesuatu keputusan,
dalam perniagaan korang? Tak kira apa, family ke apa. Jawapan paling cepat dan paling tepat adalah dengan bertanya orang yang tepat. Korang kena pandai benda tu. Siapa yang tepat? Contoh saya bagi contoh satu. Momentum trainer nak buat live. Tajuk apa yang boleh tarik minat pendengar ataupun tarik minat korang nak datang tengok. Dah buntu-buntu nak fikir tajuk, sepatutnya tanya je lah kat pengguna tu. Kan kita ada grup Telegram, siapa dah join? Siapa belum join grup Telegram kami Najib Asaduk. Telegram Najib Asaduk. Memang dalam tu dah nak habis 100,000 orang. So banyak input share ilmu-ilmu yang berguna dalam tu. So buat poll. Korang nak tajuk apa? Minta pendapat diorang. So itu lagi cepat. Bertanya pada yang tepat. Pada apa je lah. Nak tahu tajuk, nak bagi korang dengar, tanya korang lah tajuk apa, betul tak? Okeylah. Saya dah setengah jam bercakap. Terima kasih banyak dengar. Terima kasih banyak share. Terima kasih banyaklah untuk segala-galanya, untuk komen-komen yang baik, untuk doa-doa yang baik. Segala doa, komen yang baik saya serahkan kepada Allah untuk membalas kalian dengan sejuta kebaikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.